Okey, terima kasih masih lagi bersama dengan saya di saluran Awesome Archery Channel, saluran memanah kegemaran anda. Okey, untuk video kali ini saya nak kongsikan tips dan juga cadangan lah ya, kepada anda yang khususnya beginner ataupun yang baru berfikir nak mencari peralatan memanah, maka video ini adalah sesuai untuk anda. Alright, saya yakin kebelakangan ini ramai yang berfikir untuk cuba aktiviti memanah dan pencarian maklumat tu berlakulah ya, ada Google, ada tengok Shopee, tengok Lazada dan sebagainya, dan ada pembelian-pembelian yang kurang memuaskan ya bila anda order dan sebagainya. Dan niatnya awalnya nak memanah dengan rasa happy, tapi bila dah sampai je set memanah anda tak happy sebab macam-macam berlaku ya. Okey, so mari kita lihat apakah ciri-ciri ataupun perkara yang penting untuk kita ketahui bila kita nak memilih sesebuah busur ataupun set memanah ini ya. Okey, so topik ini adalah berkenaan dengan pemilihan busur sahaja. Jadi sekurang-kurangnya maklumat ini anda dapat tahu dan anda boleh buat pilihan. Okey, so inilah kebiasaannya, memang orang akan bertanya buat apa ya nak beli, sebab saya pun terima banyak WhatsApp dan juga message di Facebook page Awesome Archery. Jadi saya pun bimbinglah satu persatu. Tapi kebanyakan yang tanya tu adalah selepas membeli busur yang macam-macam ya bentuk dan juga yang paling kita uh, simpatinya ya. Maksudnya saya kesianlah sebab apa? Pemilihan busur terutamanya kuasa busur yang sangat besar sehingga tak mampu tarik ya. Okey, so macam mana nak pilih ya? Sebab apa bila kita dengar pasal memanah ni, mungkin kebanyakan daripada kita fikir bow and arrow saja. So busur yang macam dalam TV, busur yang macam dalam Facebook tengok orang manah kan. So anda fikir sangat simplistik. Itu biasalah normal bagi kita. Sebab apa, kita tidak ada maklumat dan hanya dapat lihat ya, maklumat tu hanya dapat kita tengok daripada media sosial ataupun daripada surrounding kita. Jadi kita pun terikut-ikut dan tanpa bertanya dan buat research, akhirnya kita tersilap ya. Jadi bila kita nak memilih ataupun nak membeli set peralatan memanah, sebenarnya bukan hanya busur dan anak panah ini saja ya. Dia ada perkara yang anda kena study. Tapi apa pun, kita kena tanya dulu pada diri kita lah ya, mengapa kita nak mula mencuba aktiviti memanah ini ya. Adakah sebab kita nak cuba memanah ni sebab kita terinspirasi dengan cerita-cerita di Hollywood ya, cerita-cerita movie, ataupun kita nak cuba memanah hari ini kalau anda ibu dan ayah, anda tengok anak-anak anda memanah kat sekolah kan, sebab ada guru yang kata, okey anak-anak ni boleh belajar memanah, jadi anda pun hantar tengok, best juga kan. Ataupun anda terfikir nak memburu sebab apa, rakan-rakan ada yang ajak, jom kita memburu. Jadi anda pun mungkin terfikir nak memburu, ataupun anda terfikir untuk menjadi seorang atlet ya. Kalau tengok di sebelah gambar di sebelah kiri bawah ini, okey, sebab apa, mungkin anda pun dah dapat motivasi kan, inspirasi daripada atlet pun nak cubalah kan. Ataupun anda nak lihat nak cuba aktiviti memanah secara ataupun gaya tradisional sebab apa, hari ini ramai para pemanah yang dalam kategori tradisional, mereka berkongsi maklumat sangat banyak di medsos kita ya. So mungkin anda terinspirasi daripada salah satu ini. Alright, tapi apa pun kena tanya pada dirilah apa sebenarnya yang anda inginkan. Alright, so bila anda dah determine, anda dah kenal pasti anda nak pergi ke arah mana, so anda pun biasalah kan terus pergi kat Shopee ke dan sebagainya. Bila tarik panah, inilah result dia ya. Beratus-ratus ataupun ribuan produk yang ada di dalam Shopee ataupun di e-commerce ni terlalu banyak, jadi kita pun confused. Dan saya yakinlah ramai yang buat pemilihan berdasarkan harga dan juga rupa bentuk. Tengok bentuk ni cantik lah, and then harga pun cun, beli je lah. Okey, jadi itu antara penilaian-penilaian yang salah lah ataupun silap. Sebab apa, yang datang kepada saya menerusi
Messenger ataupun WhatsApp, kebanyakan mereka buat pilihan seperti yang mana saya sebut tadi. So, untuk inspirasi, pergi saja dekat e-commerce, pilih-pilih berdasarkan harga, okay, jalan kan. Tapi bila dah sampai, problem. Okay, so jangan buat satu keputusan tu drastik. Alright, sebab apa? Kalau anda salah buat keputusan, okay, sebenarnya anda tersalah pilih spesifikasi busur dan akhirnya anda membuang masa dan juga duit. Okay. So, mari kita kenali dulu jenis-jenis busur yang ada di dalam pasaran. Okay, yang pertama yang ada dalam pasaran sebenarnya busur jenis fiberglass. Okay, fiberglass material. Okay, kalau anda lihat contoh-contoh gambar yang ada di sebelah sini, alright, biasanya unsur-unsur ataupun bahan ataupun material yang digunakan daripada fiberglass ini sangat mudah dan banyak dijual khas untuk kanak-kanak. Tapi sekarang memang dah ada pun busur yang mana fiberglass ini sebenarnya sangat murah dan bentuknya dari sudut shape ataupun profilnya sangat simple. Okay, sesuai untuk kanak-kanak ataupun orang dewasa tak ada masalah. Dan busur ini memang khas untuk bersifat betapa santai dan rekreasi. So, maknanya kalau anda nak memperkenalkan aktiviti memanah kepada anak-anak dan keluarga, alright, so fiberglass boleh digunakan. Jadi, anda boleh pilih fiberglass. Alright. Ataupun kalau anda nak dapatkan bahan lebih mudah dan senang, anda boleh DIY. Okay, DIY, do it yourself, anda boleh beli PVC pipe. Alright. PVC pipe adalah bahan yang sangat murah dan sangat mudah didapati di kedai-kedai hardware kan. So, anda boleh cuba dan explore macam mana cara untuk membuat busur daripada PVC. Okay. Di dalam channel Awesome Archery pun memang saya dah sediakan satu playlist bagaimana untuk membuat busur simple PVC bow yang mana ia mempunyai daya ketahanan yang sangat tinggi, right? Dan of course, kosnya sangat murah, tak sampai RM10 pun sebenarnya ya, kalau ikutkan kiraan. Satu unit yang anda boleh buat daripada PVC sangat murah, less than RM10 sahaja. Alright. Dan anda boleh mulakan sebagai permulaan untuk test rasa keseronokan, rasa keenakan dalam memanah. So, anda boleh, maybe anda boleh start dengan PVC. Ini sangat simple. Dan sekarang memang dah ada juga yang dijual, bukan sekadar DIY saja, ada yang dah jual dan mereka bowyer ataupun pembuat busur daripada PVC ini mereka dah buat dengan rupa bentuk yang cantik lah dan kemas ya. So, PVC bow anda juga boleh buat pilihan. Alright. And busur-busur yang sedikit eksklusif ataupun lebih nampak bergaya lah ya, ataupun nampak awesome adalah traditional bow. Alright. So, kalau anda lihat di Google ataupun di medsos ataupun rakan-rakan anda yang memanah dalam kategori memanah tradisional, anda akan lihat kepelbagaian profil, kepelbagaian bentuk, kepelbagaian warna ya. Macam-macam ada. Namun yang demikian yang ada ini busur tradisional ni sebenarnya dia sebenarnya mengikut culture ya. Contoh kalau macam anda Google busur daripada China, daripada Hungary, daripada Turki dan sebagainya memang sangat berbeza dan ada kepelbagaian bentuk material yang boleh dipilih dan busur ini juga boleh digunakan untuk rekreasi ataupun anda nak aim ataupun anda nak menguji kebolehan bakat anda boleh gunakannya di dalam mana-mana pertandingan dalam kategori tradisional. Alright. Dan anda boleh juga pergi lihat busur jenis recurve. Alright, yang mana kebiasaannya kalau anda lihat rupa bentuk seperti yang saya kongsikan dalam bentuk gambar ini, kebiasaannya memang untuk beginner. Dan busur ini kalau jenis recurve ini, anda boleh pilih sama ada dalam bentuk takedown. Maksud takedown anda boleh buka, assemble, pasang balik, alright, ataupun dia one piece. Dia memang tidak boleh, dia satu set lah dan tak boleh dicabut, dibuka So, mudah didapati. Okay, dan paling simple untuk digunakanlah untuk kategori jenis recurve ini. Alright. Kalau anda nak lebih ke hadapan ataupun anda nak challenge dan menuju ke menjadi seorang atlet yang hebat, anda boleh pilih jenis target bow. Alright. Actually dia pun dalam kategori recurve yang mana dia sedikit advance lah dan biasanya dinamakan Olympic bow.
Dan bentuk recurve macam recurve bow yang tadi yang kita lihat, alright. Tetapi materialnya lebih lebih baiklah daripada jenis recurve yang biasa seperti ini yang kebiasaannya daripada kayu, alright. Tapi bahan yang target bow ni ataupun Olympus bow ni lebih kepada bahan-bahan yang macam aluminium, carbon, fiberglass, memang high material, okay, yang digunakan yang lebih tahan asap. Namun jenis target bow ini dia bukan hanya bow sahaja, dia mempunyai sistem yang membuatkan seorang pemanah itu mendapatkan konsistensi yang lebih baik. Contohnya penggunaan sight, alright, kalau kita lihat gambar ni, ada sight, maksudnya seorang pemanah tu dia akan menggunakan alatan ataupun aksesori sight ni untuk membidik dengan tepat, dan juga stabilizer yang membantu mendapatkan kestabilan, alright. Dan target bow ini biasa digunakan bagi mana-mana yang ingin memasuki pertandingan, alright. Biasanya target bow ataupun Olympic bow ni memang untuk tournament lah. Alright, kemudian anda boleh juga dapatkan busur yang ada dalam pasaran. Okay, bentuk-bentuknya seperti ini. Okay, yang mana dalam kategori hunting bow, alright. So dia sedikitlah kecil berbanding recurve, okay. Tapi ada banyak kategori lah, sama ada recurve ataupun longbow. Itu anda boleh cek nanti dalam video saya berkenaan dengan profile. Namun di kategori hunting bow ni sebenarnya dia lebih compress. Sebab apa compress ataupun kompak? Sebab ia memerlukan kepada speed, ya, dan juga forgiving bow lah. So busur kategori hunting bow ni lebih estetik dan selesa digunakan di field, ya, ataupun di lapangan. Right? Bentuknya memang sedikit unik dan cantik lah. Jadi kalau memang anda mencari busur-busur yang ada nilai estetik ni, so hunting bow memang awesome. Alright. Dan yang terakhir, busur yang sedikit advance dan mempunyai konsistensi yang sangat tinggi adalah busur jenis compound bow. Okay, so busur ini adalah busur mechanical yang mempunyai cam berserta bentuk, alright, lip yang sedikit pendek, alright. Dan dia diciptakan untuk kuasa busur yang sangat tinggi. Okay, kelajuan anak panah memang sangat laju, sangat laju. Dan dia mempunyai release aid, maknanya kalau kita nak tarik bow tersebut, okay, dia ada release aid dia, atau releaser, dan juga biasa menggunakan sight lah ataupun magnified lenses yang memang membantu pemanah untuk dapatkan ketepatan. Alright, memang terdapat banyak warna, bentuk, shape, ya, variasinya terlalu banyak, anda boleh pilih. Namun kategori compound ini dia kalau dari sudut harga lah memang sedikit berbeza lah daripada recurve yang basic tadi ataupun traditional bow. Alright. Cuma saya nak kongsikan sekarang adalah perbezaan compound dan recurve dan juga kategori traditional. Ini adalah poin-poin yang saya dapat kongsikan dengan anda supaya anda dapat buat comparison dan juga penilaian lah busur apa yang anda ingin dapatkan. Sebab apa, in the end resultnya adalah pada busur apa yang anda miliki, ya. Okey, kalau kita ingat kembali bentuk-bentuk ataupun profil busur yang saya kongsikan tadi, sama ada dalam bentuk fiberglass ataupun PVC ataupun recurve ataupun target bow, right, hunting bow ataupun compound. Kalau nak compare kepada compound dan recurve ataupun traditional, kita tengok sebelah kiri ni, kalau compound bow memang 100% mechanical. Maksudnya busur itu memang 100% mechanical. Kalau refer kepada recurve dan traditional, 50% mechanical, right, kita kena 100% kuasai pasal mechanical, dan 50% adalah pada kita punya potensi diri, ya. Kalau compound bow 100% konsisten, ketepatan tu memang tak dinafikan lah. Alright, tapi kalau dalam recurve, busur jenis recurve dan traditional, 50 ke 70% memang adalah konsistensi tu diperlukan. Alright, so biasalah, alright, kalau kita sedikit leka, sedikit lemah ataupun lalai,
dia tidak akan konsisten. Alright. Dan compound bone ni memang kalau kita memanah, kita sebenarnya fokus kepada konsistensi lah. Memang ketepatan saja. Alright, kalau anda tanya pada mereka yang expert ataupun mereka yang sudah lama menggunakan busur compound bone, anda akan dengar perkataan-perkataan yang terkeluar daripada mereka yang biasa dan suka menggunakan busur compound ni adalah ketepatan. Bullseye tu memang makanan mereka lah. Dan mereka ni fokus pada konsistensi saja kalau dalam training. Tapi kalau kita tengok pada recurve dan traditional, fokusnya sebenarnya konsistensi itu adalah ultimate yang paling highest kita memanah dalam recurve dan traditional. Tapi fokus utama dalam recurve dan traditional adalah formation kita. Jadi formation itu merujuk kepada kita punya steps kita sehinggalah kita melepaskan anak panah. Okay, formation tu sangat penting. Alright. So formation lengkap, formation konsisten, insya-Allah anak panah ataupun sasaran yang kita sasarkan tu dapat ketepatan. Dan compound ni sebenarnya kalau anda nak cepat belajar dan menguasai memanah, busur compound memang cepat mudah untuk dikuasai dan tak memerlukan masa yang sangat lama sebenarnya. Tapi kalau recurve dan traditional dia bergantung kepada berapa kerap apa frekuensi anda berlatih tu, itulah yang sebenarnya bergantung kepada kecekapan anda menggunakan busur recurve ataupun traditional. So semakin banyak anda training, semakin banyak anda berlatih, anda akan kuasai kemahiran memanah dalam recurve ataupun traditional ni lebih cepat. Alright, so kalau busur compound, kalau anda memang orang yang memang sentiasa berfikir tentang ketepatan ataupun kesempurnaan, compound adalah yang terbaik lah. Jadi berbanding kepada recurve ataupun traditional, right, dia sebenarnya berharap lah. So berharap ni bermaksud kebergantungannya adalah kepada berapa kerap anda konsisten dan berlatih. Alright. Okey, yang terakhir sekali, topik ini saya nak berkongsi tentang evolusi pengalaman seorang pemanah lah. Okey, so evolusi ni sebenarnya adalah experience, pengalaman seorang pemanah tu sebenarnya dia berubah-ubah. Tapi ada setengah orang tidak melalui evolusi yang panjang untuk buat pilihan. Mereka terus dah, terus dah faham dan tahu ke mana arah tuju mereka dalam memanah, mereka dah pilih dah profil busur apa. Tapi kalau macam kita ataupun anda yang baru dalam memanah, anda nak start memanah ni, anda tak begitu pasti di manakah hala tuju anda. Biasanya orang akan start dengan busur-busur yang simple, okey, yang sangat mudah untuk diselenggara, okey, mudah untuk dikendalikan. Dan bila anda dah biasa dengan busur, contoh busur seperti fiberglass dan PVC, pasti bentuk busur itu akan evolve kepada recurve, alright, kepada hunting bow, dan minat itu pasti akan berubah-ubah sebab bila anda dah mula memanah dan anda mula bercampur, bergaul dengan orang-orang yang memanah, yang sudah lama memanah, anda pasti akan mendapat info dan juga maklumat yang lain. Dan ada juga anda akan rasa nak cuba, mungkin akan berpindah kepada compound, right? Tapi in the end, bila anda dah cuba biasa semua busur yang mahal, yang murah, yang DIY in the end kebiasaannya juga akan berakhir ataupun ada keinginan untuk mencuba busur tradisional. Alright? Jadi apapun, evolusi pengalaman memanah ni sebenarnya pada setiap individu akan terjadi. Pasti akan terjadi. Jadi kalau anda terlalu berfikir busur manakah yang anda nak dapatkan, saya cadangkan anda boleh mulakan dengan mengenali dulu jenis-jenis busur yang ada di dalam pasaran. Ketahui sedikit profil, bentuk busur-busur yang memberikan impak yang baik kepada panahan anda, kemudian baru anda pilih. Sebab memang kebanyakannya akan memilih busur berdasarkan situasi bajet kan. Alright, tapi apapun,
Kali ini jika kalau anda nak serius memanah, anda boleh start dengan mana-mana jenis busur yang anda rasa ada komuniti ataupun kelab ataupun persatuan dan sebagainya. Anda boleh bergaul dengan mereka, anda boleh tanya pandangan, dan mungkin anda boleh juga mencubanya dulu dan anda baru buat keputusan untuk membeli set memanah. So elakkanlah kalau boleh tahan dulu nak beli memanah, supaya kalau anda betul-betul fikirkan tentang bajet ni, tak naklah terus rugi kan. So anda bertanya dulu ataupun cuba busur-busur daripada kenalan anda ataupun kenalan di media sosial. Alright. Kalau nak mudah juga, anda boleh tengok video review yang ada di Awesome Archery. Anda boleh nilaikanlah busur mana yang best untuk anda miliki, dan anda juga boleh tengok juga bow review yang ada dalam YouTube. Terlalu banyak sebenarnya. Okay. Alright. So akhirnya anda memanah, tak kisahlah daripada mana anda datang, okay, dari mana niat anda itu muncul, itu tidak mengapa, tapi akhir sekali biarlah anda memanah itu dalam keadaan anda betul-betul happy dan anda betul-betul dapat menarik dan melepaskan anak panah itu dengan happy. Alright, sebab apa? Kalau kita beli sesuatu dan akhirnya ia tidak memberikan kepuasan dalam apa yang kita cari, so tidak berguna jugalah kan. Tapi apapun, harapnya video ringkas ini dapat memberikan sedikit gambaran apakah jenis-jenis busur yang ada dalam pasaran, dan anda boleh buat keputusan untuk membelinya. So kalau anda masih lagi ragu-ragu dan masih lagi bertanya-tanya, anda boleh terus tinggalkan komen di bahagian video ini, dan anda boleh tanya juga saya menerusi Awesome Archery Channel, dan semoga video kali ini memberikan manfaat. Kita jumpa lagi.